Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dian Helena binti Amiruddin daripada Learning Center Sri Rampai ingin mengulaskan lebih lanjut tentang subjek pengenalan kepada komunikasi ABCC 1103. Okey. Komunikasi adalah cara manusia berhubung di antara satu sama lain. Kita boleh juga berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, huruf, nombor, perkataan untuk menyampaikan maksud. Komunikasi juga adalah satu proses penyampaian maklumat dari satu pihak kepada pihak yang lain. Implikasi teknologi komunikasi ke atas hubungan peribadi adalah penentu kejayaan dan kegagalan sesebuah perhubungan. Okay? Every relationship need to communicate, untuk meluahkan perasaan. Okay. Komunikasi juga melibatkan emosi. Contohnya empati, memahami, sikap bertolak ansur, gembira adalah sangat penting kita berkomunikasi untuk mengetahui atau mengerti atau memahami perasaan orang lain. Komunikasi penting untuk menjalinkan dan mengekalkan sesebuah hubungan peribadi. Implikasi teknologi komunikasi lebih banyak positif dari negatif ke atas hubungan peribadi kerana sesuatu pertengkaran, perselisihan faham dapat diselesaikan menggunakan teknologi komunikasi masa kini. Contohnya melalui handphone jika bergaduh dengan pasangan masing-masing. Dah boleh berkomunikasi melalui handphone untuk menyelesaikan masalah melalui social media dan sebagainya. Seseorang dengan lebih rapat dan mengenali sikap individu itu dengan lebih mendalam dengan adanya teknologi komunikasi masa kini. Dan ia memudahkan komunikasi antara satu sama lain dari jarakan jauh. Contohnya seorang duduk di Malaysia dan pasangannya duduk di Middle East. Dengan teknologi komunikasi masa kini, mereka dapat berhubung dengan pantas dan lebih mudah berbanding zaman dulu hanya ada Skype. Sekarang boleh WhatsApp, boleh FaceTime. Kebanyakan orang mana-mana pun ada handphone kan. So everything is in your fingertips. Kalau nak berhubung, just dial number, dah boleh cakap dulu. Bila tak ada all this teknologi komunikasi masa kini yang canggih macam ni, hanya boleh berhubung melalui Skype dan telefon. Dan bil telefon adalah sangat mahal. Sekarang semua mudah dan murah. Itu adalah kelebihannya. Okey. Namun di sebalik kecanggihan teknologi komunikasi yang dinikmati masyarakat hari ini, ada juga buruknya. Contohnya handphone menjadi keperluan utama hidup masyarakat masa kini. Macam for some teenagers, kalau tak ada handphone tu boleh matilah. Macam some people are addicted to media social such as Instagram and Facebook. Kesan negatif also terhadap pembangunan psikologi mental masyarakat. Contohnya bila terlalu melihat media sosial, kita mungkin rasa tertekan, kita akan berfikiran negatif, input all the aura negatif instead of positif. So setiap kali tengok media sosial tu, pilihlah mana yang patut, mana yang tak patut dilihat. Yang toksik tu block lah. Kesan negatif also kepada sosial masyarakat ialah kita kurang berbual dengan rakan-rakan daripada apa yang saya. Ia juga mengabaikan komunikasi secara langsung dengan insan yang berada di sekeliling tanpa sedar. Kalau korang perasan sekarang orang pergi kedai semua pegang handphone.
sebelum makan ambil gambar, post dulu. Okey. Senario seperti ini macam it's a normal scenario that you can see everywhere. Okey, contohnya di kedai mamak, semua orang pun sibuk dengan gadget, duduk dengan kawan bukan berbual tapi bermain handphone. Lepak dengan kawan-kawan pun sibuk kusyuk, main Facebook, Instagram, post gambar, main TikTok dan Twitter tanpa memikirkan perasaan orang lain di sekelilingnya. Okey. Harus mengakui kebenaran teknologi komunikasi yang kita nikmati hari ini menjadikan kita lebih selfish. Interaksi secara peribadi semakin sukar kerana masing-masing sibuk dengan handphone. Dan ramai remaja yang ketagih melayari internet dan bermain game. Okay. Mereka bukan saja tidak mendapat kehidupan sosial yang lebih baik, malah seakan-akan addicted to all this media social. Kelebihannya, komunikasi masa di tempat kerja adalah ia memudahkan kerja. Okey, internet sebagai contoh, majikan boleh menyampaikan maklumat, info sewaktu di luar waktu bekerja, habis waktu bekerja. Ada important punya email, memo boleh email, semua orang boleh dapat. Okey. And then dapat dikongsi dari pekerja organisasi cawangan lain, di base lain, di Sarawak, di Kuching, di London. Okey. Dengan zaman COVID ni, banyak syarikat mengamalkan work from home, e-office, Zoom meeting, so town hall pun buat in webinar, conference call. Ia juga dapat meningkatkan produktiviti dan persekitaran kerja. Contohnya, benda yang penting, memo, email, sekarang lebih mudah dan cepat maklumat disampaikan kepada pekerja compare dengan zaman dulu. Teknologi komunikasi dapat dilihat contoh dalam organisasi penerbangan masa kini. Okey, dalam pembelian tiket, jadual penerbangan, berhubungan dengan cabin crew, memerlukan teknologi komunikasi ini. Sangat penting untuk menyalurkan maklumat. Okey. Kelebihan lain, ia mampu memudahkan organisasi dari aspek pengambilan pekerja dengan bantuan teknologi komunikasi seperti internet. So, pengambilan pekerja boleh dilakukan melalui JobStreet, LinkedIn. Kita jimat masa, jimat ruang. Kalau macam zaman dulu, kalau nak interview, perlu sewa satu hall di hotel, and then it takes few days for interview and then scan apa semua. Sekarang lagi mudah. Dan some interview diorang hanya buat melalui FaceTime or virtual conference. Ia akan menjimatkan banyak masa. Dan banyak syarikat pre-hiring start check background melalui Twitter, Instagram dan Facebook. Dan jika ada krisis, ia menyenangkan sebuah syarikat menyalurkan maklumat melalui email, WhatsApp dan laman web sosial satu company tanpa bersemuka. Mereka akan menggunakan masa bekerja untuk Facebook, Skype, Twitter. Itu adalah impak negatifnya. Hasilnya kerja lambat siap sebab sibuk main internet, sibuk main Facebook, tidak efisien, dan pengeluaran syarikat menjadi kurang sebab pekerja sibuk dengan media sosial. Sekian, terima kasih.